علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ عبد الصمد الفلمباني رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu. Nah, ini kita ni baru nak masuk pada membahaskan atau membicarakan iman secara tafsili, yakni iman secara terperinci. Satu-satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib diketahui atas tiap-tiap mukallaf dengan jalan terperincinya 20 sifat. Itu dia panggil jalan terperinci. Secara ijmalnya wajib atas kitanya i'tiqad bahwasanya Allah Ta'ala satu zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan yang kamalat, yang maha sempurna, yang mana sempurna itu sempurna yang melayakkan zatnya disembah. Tidak boleh dihitung banyak mana sifat sempurna yang ada di zat dia oleh makhluk, melainkan hanya dia sahaja yang mengetahui banyak mana sifat kamalat, sifat sempurna yang ada di zat dia. Itu dia panggil iman ijmaliyun. Kemudiannya wajib pula atas kitanya kena tahu dengan secara terperinci. Kalau orang tanya mana dalilnya dalam Quran? Dalilnya dalam Quran Allah Ta'ala firman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl wa man yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah. Dalam Quran Allah Ta'ala firman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah beriman. Artinya orang itu telah mukmin dah. Tiba-tibanya Allah Ta'ala kata aminu billah, beriman olehmu dengan Allah. Dah beriman, dah suruh beriman pula. Apakah ain yang sama? Mana benda yang tulah? Benda yang sama. Dah suruh beriman pula. Lampu sudah di on, suruh on lagi. Boleh ke buat kerja gitu? Kipas dah on lagi dia ya. On macam mana dah on dah? Aircon dah on, kipas dah on. Lampu dah on. Dia kata on lagi, tak kira macam mana pun on juga. Macam mana? Mana boleh buat? Benda yang dah buat ada. Kalau buat juga tahsilul hasil, menghasilkan benda yang telah hasil, itu kerjaan yang bodoh. Maka adakah Allah tu suruh kita buat kerja bodoh? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah beriman, aminu billah, berimanlah oleh kamu dengan Allah wa rasulih dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disuruh oleh Allah itu bukan tahsilul hasil, bukan menghasilkan benda yang telah hasil, tetapi dipanggil mimbabit takmilil kamil. Masuk daripada bab menyempurnakan perkara yang telah sempurna, tapi diperkemaskan lagi, dipersempurnakan lagi. Maknanya begitu. Jadi kita ni orang telah beriman dah. Kalau tanya beriman tak pada Allah? Beriman, mana percaya pada Allah? Percaya macam mana pada Allah? Percaya dah Allah Tuhan kita.
Kenapa boleh kata Allah tu Tuhan kita? Oh, sebab dia yang menjadikan kita. Ni. Sebab dia bersifat dengan segala sifat sempurna. Mana sifat sempurnanya? Banyak. Nak tahu saya kalau nak bilang semua tak habis. Nyawa kita habis pun sifat Tuhan tak habis lagi. Nah. Walau jikna bimislihi madada. Walau dibawa datang lagi air laut, yang seperti tadinya dijadikan sebagai dakwah. Pokok-pokok ni dijadikan sebagai pena untuk menulis. Itu kering air laut dan sudah habis dah dakwah-dakwahnya, belum habis lagi nak dibilangkan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah, karena terlalu banyak sangat. Maka wajib kita beriman secara borong. Maka yang diijma' oleh ulama, yang disepakati oleh ulama, cukup dengan kita tahu beberapa sifat ini, itu sudah mewakili kita mengetahui sekaliannya, walaupun tidak secara sekalian itu dengan makna satu persatu, tidak. Secara ijma' itu cukup. Tapi 20 sifat ni atas khilaf. 20 ni qaul yang masyhur. Qaul yang masyhur 20 sifat, yaitu qaul Maturidiyah. Qaul yang rajih, yang kuat tetapi tidak masyhur, itu qaul Asy'ariyah, 13 sifat. 13 sifat. Jadi 13 sifat ni, 20 sifat ni kalau kita belajar, artinya kita tu mengenal sifat ketuhanannya Allah. Mengenal hukum sifat ketuhanannya Allah. Karenanya wajib kita tu mengenal Allah, bukan mengenal zat dia, dan bukan mengenal sifat-sifat dia, sifat-sifat diri, sifat-sifat dia, tidak. Tak mungkin boleh kita kenal, karena kita ni hadis, benda yang baru. Tak mungkin boleh kenal zat yang qadim, sifat yang qadim, tak mungkin. Patut apa makna mengenal Allah? Yakni mengenal ketuhanannya Allah dan mengenal hukum sifat ketuhanannya Allah. Dua. Jadi yang dibilang ni ialah hukum sifat ketuhanan, gitu. Baik. Pertama daripada 20, wujudun. Itu asal daripada perkataan wajada, yujadu, wajdan. Wujudun artinya, arti wujud itu ada. Memanglah kita pun panggil, Ustaz ada mana ni? Ada. Tok Imam ada tak? Tok Imam ada. Tok Bilal tak ada weh. Lewat sikit. Pak ni ada. Ada juga. Lepas tu Allah ada. Ada. Sama ke? Sama. Kita duk sebut Allah ada, kita ada, Mamak ada, Khalid ada, Pak Leh ada, Lembu ada. Weh. Di sinilah yang jadi lama. Lama apa? Lamanya kerana kita tu mesti mengetahui makna sifat yang kita sebut tadi. Maknanya biar kita dapat beza di antara ada Allah dengan ada makhluk. Kalaulah kita tu memang sudah faham semua makna, mengaji sifat 20 ni sangatlah mudah, sangat mudah. Cepat. Berapa minit ya? Mana? Ada Allah, apa kamu nak hukum? Mesti. Ada Allah, lawannya tiada Allah. Tiada Allah, apa kamu nak hukum? Tentu tidak. Tentu tidak tiada Allah. Mesti ada Allah. Habis ya? Dalilnya mana? Alam ini cukup. Sedia Allah, apa kamu nak hukum? Mesti, sungguh Allah sedia. Sedia lawannya baru. Baru Allah, tentu tidak Allah baru. Dalilnya alam ni. Mau cepat. Kekal Allah, mesti. Binasa Allah, tentu tidak. Tak serupa Allah akan yang baru, mesti. Serupa Allah akan yang baru, tentu tidak. Ada Allah cara-cara zat, mesti. Ada Allah cara sifat atau jirim dan arah, tentu tidak. Ada Allah sah, mesti Allah satu. Berbilang Allah, tentu tidak. Di zatnya ada sifat berkuasa, sungguh, mesti. Lemah Allah, tentu tidak. Cepat ke tu? Kalau ngaji itu ni. Boleh kalau kita tu sudah memahami makna. Tapi kalau kita belum memahami makna,
Faham makna ni artinya kita boleh membeza. Bila sebut kata ada Allah, oh maknanya berbeza dengan kita sebut ada mama, ada lembu, ada khalik, ada pokla, ada selemek, lain-lain. Kalau kita sebut ada Allah dengan ada mama, makna ada tu lebih kurang sama. Artinya kita tu tidak memahami makna yang kita sebut. Itu yang jadi lama tu. Lama tu kerana wajib kita kena memahami makna. Beza makna antara digunakan kepada makhluk yang diistimalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada siapa ni? Ada Allah. Baik, ada Allah tu bagaimana? Makna ada Allah tu dengan makna wajibal wujud. Wajib ada, mesti ada. Apa makna mesti ada? Tidak terima tiada. Tidak terima tiada bila? Tidak terima tak ada yang dahulu dan tidak terima ada yang dihubungi oleh tiada. Maka ternafi pula dua tiada, tidak ada sekarang dan tidak ada lagi akan. Semua tiada tiga tadi ternafi semua. Itu makna ada Allah. Maka ada kita menerima tiada ketiga-tiga tadi. Mana? Ada kita dahulunya tiada. Betul tak? Bukan duk ada ni. Dulunya tak ada. Dalilnya mana? Ada surat beranak, ada IC, ni. Artinya kita ada ni datang daripada tidak ada. Ada kita tu didahului oleh Adam sabik. Adam sabik itu maknanya tidak ada yang dahulu. Baru ada sekarang. Sambil kita ada ni, terima ke tidak nak dihubungi oleh tiada? Terima. Terima dihubungi oleh tiada. Tu sama ada tidak ada sekarang, terima. Ustaz mana ni? Ustaz tak ada lah ni. Terima. Ustaz duduk pondok. Contoh. Ustaz ada pondok lah ni? Tak ada. Ustaz orang mengajar surah. Terima tak ada. Atau tidak ada yang lagi akan. Apa? Mati. Ni. Maka ada kita tu dihubungi oleh tiga tidak ada. Maka pada makna kita tu mungkinul wujud. Ada kita tu harus saja, tidak wajib. Mana? Kerana ada kita tu terima tidak ada. Tiap-tiap benda yang terima ada, terima tiada, artinya benda tu mungkin. Mungkin dia bang. Bukan mungkin kemungkinan tu bukan. Dia ni mim kaf nun tu mungkin dia bang. Terima ada, terima tiada, artinya benda tu mungkin. Maka Allah tak terima gitu, tak terima gitu. Allah hanya terima ada sahaja. Tak terima langsung tiada. Jadi ada Allah, tidak ada surat beranak, dan ada Allah tidak dihubungi oleh tiada, mana tidak akan sirna, tidak akan hilang, dan tidak harus kita kata Tuhan tu tiada. Mana? Kita buat maksiat Allah ni. Kenapa? Tuhan tak ada sini. Tuhan duduk di London ni. Sepertiga malam Tuhan turun ke langit. Jadi sepertiga malam dah di London tu, sepertiga malam contoh. Jadi Tuhan tak ada sini. Tuhan duduk. Boleh itu? Tak boleh. Ni tak boleh cakap seperti itu. Tu. Baik. Maka sebab itulah Al-Quran tu dan hadis tu tak boleh dimaknai dengan sewenang-wenang. Tuhan di langit, turun di bumi. Lepas tu bumi ni bagaimana bentuknya? Bulat tak? Bumi ni bulat? Bulat. Jadi kalau orang duduk di kutub utara, kutub selatan, di timur barat, bagaimana dia kata kalau Tuhan duduk di langit? Hak duduk di timur barat, ni Tuhan. Nu Tuhan. Hak di kutub utara, kutub selatan, nu bawah nu Tuhan. Nu atas nu Tuhan. Gitu. Itu kan bumi itu memang bulat. Memang bulat bumi. Maka tidak boleh kita memegang atau berpegang dengan zahir nas Al-Quran dan Sunnah sewenang-wenang, sezahir-zahir kita boleh. Itu salah satu daripada usulul bid'ah wal kufri sittatun, kata Imam Sanusi. Asal kekufuran dan bid'ah, dalalah, kesesatan itu ada 6. Al-ijabuz zatiyyu 1, at-tahsinul aqliyyu 2, at-taqlidur radi'u 3, ar-ribtul adiyyu 4, al-jahlul murakkabu 5,
Yang keenam, at-tamassuku bil mujarradiz zawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman. Berpegang dengan semata-mata zahir Quran hadis di dalam pegangan i'tiqad kepercayaan, simpulan bagi kepercayaan itu tak boleh. Nah, zahir Tuhan ada tangan, Tuhan ada, tak boleh. Nah, sama yanzilu rabbuna, turun oleh Tuhan kami. Oh, Tuhan turun bila? Sulusul lail, pada sepertiga malam. Oh, artinya kalau sepertiga malam kita cek jam dunia. Nah, oh, di mana sekarang ni sepertiga malam? Oh, Tuhan ada Jepun kat sini. Tuhan tak ada di Malaysia. Alright, mari kita togok arak, mari kita rasuah. Boleh gitu. Boleh. Anda Tuhan kata Tuhan turun sepertiga malam. Gak malam dunia ni sama tak? Sama seperti dunia kalau malam semua, gitu tak? Dah. Tak sama. Nah, itu ni ada tepat siang, ada tepat malam. Siang tu pula berbeza-beza. Hak ni tengah hari, hak ni baru pagi, hak ni dah petang dah. Betul tak? Tu. Maka tak boleh kita dengan akal pun tak kena, dengan Quran pun tak kena. Tak betul. Tak betul. Tu. Baik. Betul apa makna Tuhan turun tu? Tengoklah ulama syarah macam mana. Jangan ambil alamat, cari ulama. Ulama syarah apa? Yanzilu rahmatu rabbina, turun oleh rahmat bagi Tuhan kita. Rahmat apa? Rahmat tu pemberian daripada Tuhan kita sepertiga malam. Ada pemberian yang khusus untuk hamba-hamba yang bangun bertahajud sepertiga malam. Hanya orang yang bangun saja yang rasa. Allah rahmat besarnya ya Allah. Itu ni inilah hak Nabi ayatnya, yanzilu rabbuna. Turun oleh Tuhan kami, maknanya turun rahmat daripada Tuhan kami. Ada rahmat lain macam ni, ketenangan jiwa ni. Contoh itu. Bukan turun Tuhan tengok mana duduk semayang, bukan gitu. Hidup faham Quran sunnah itu punah agama ni. Baik, habis itu. Maka wajib kita i'tikad Allah mesti ada. Ada tu lawan tiada. Tiada Allah, apa kita nak i'tikad? Tentu tidak. I'tikad kita bukan mustahil, tapi istihalatul mustahil. Istihalah tu mana tentu tidak. Mustahil tu tiada Allah. Tiada Allah tu dihukum dengan akal kita dengan istihalah, dipanggil mustahil. Gitu. Jadi bukan kita mengaji Allah tu tak ada pula, bukan. Ada orang buat mengaji sifat 20 dia kata. Allah wujud. Wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada, tiada. Tiada siapa? Tiada pula dah Allah. Bila dia berlawan, jadi tak ada pula Allah. Gitu. Itu tak betul orang faham seperti itu. Lawan ada tu memang tiada lah. Takkan lawan ada tu ai Milo pula, bodoh tak erti bahasa Melayu dah tadi. Lawan ada, tiada. Jadi ada Allah tu apa yang kamu nak pegang? Mesti, sungguh Allah ada. Kerak tekok pun Allah ada. Dalil alam ni. Tu habis sah i'tikad. Ahli sunnah tu apa? Kalau dalil mana dalil? Cara kau dalil tok guru semua ceramah tu ada. Tu muqallid dia panggil. Pok tunggu orang. Maka muqallid itu kita cerita dah. Kalau mengikut ulama qaul yang lemah marjuh, belum sahih akidahnya, belum betul akidah dia. Mana kufur juga. Tu kenapa? Karena dia tu yakin sebab orang ramai kata Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal. Lepas tu kalau orang ramai kata Tuhan tak ada, dia Tuhan tak ada pula dekat sini. Tuhan ada. Ada. Kenapa? Semua orang cerita Tuhan ada belaka dekat sini. Kalau semua orang pula kata Tuhan tak ada, dia Tuhan tak ada pula dekat sini. Tuhan tak ada apa? Semua orang yang kata Tuhan tak ada belaka. Pula. Ada ulama kata orang yang masih taklid dalam akidah itu tidak sahih akidahnya, tidak sah imannya. Berat kalau kita menjalani pendapat ni. Mujur-mujurnya ada khilaf. Nanti ni ulama kaum marjuh kata sah dah iman dia, akidahnya sudah sahihah, tetapi berdosa kerana tinggal belajar. Kalau dia tu orang yang mampu untuk belajar, mana
orang yang ahli fikir. Nah, orang yang tidak gila, tidak pekak, tidak buta. Tak kira nak mikir sini. Orang Badui tu lagi boleh tahu dalil. Nah, bila orang tanya orang Badui ni orang kampung. Orang Arab kampung. Tuhan ada? Ada. Sungguh ke? Sungguh. Tak ada Tuhan? Tak terima. Tentu tidak Tuhan tak ada. Mana dalil? Dalil kata tahi unta. Senang dia, tahi unta. Takkanlah ada tahi unta dengan tak ada unta pergi berak situ. Nanti ni. Tu tengok. Sedap juga orang Badui tu boleh reti. Takkanlah kita-kita ni ada, tak ada yang mengada ya. Kita-kita ni asarun, kesan. Ada asar, kesan. Tiap-tiap asar pasti ada muasir yang memberi kesan. Surau ni begini sekali megah bangun ni. Mesti ada yang membinanya. Yang buat. Kau tak ada. Kata, siapa dia buat seorang? Tak tahu. Kita pun rasa tak ada siapa dia buat. Saya hari tu duduk sini mula-mula sekali. Dulu kosong. Tiba-tiba bangun pakai ada siap berjeruk. Ngekong dengan kipas. Dengan kafe. Ada lagi tu? Ada. Orang gila ni. Tak terima dengan akak. Kenapa? Karena ada binaan pasti ada yang membinanya. Ada kesan pasti ada yang memberi kesannya. Ada makhluk pasti ada khaliknya. Ada tahi unta, pasti ada unta yang beraknya. Itu gitu senang. Orang Badui kampung tak mengaji sekolah pun boleh reti dalil. Itu ni. Bukannya payah sangat. Itu namanya tauhid, usuluddin, akidah, ma'rifah ammah ni ilmu yang sangat mudah. Yang kata payahlah mengaji tauhid, pening saya. Enggak dah, mudah. Sangat mudah. Ada Allah maknanya kita reti dah ni. Apa kita nak pegang? Mesti ada Allah. Ada lawan? Tiada apa? Tidak ada Allah. Apa mun nak i'tikad? Lama pegang i'tikad. Mesti tiada Allah. Berat ni. Tiada Allah? Tentu tidak. Tolak. Kalau ngaji Tuhan ada saja, nanti orang datang kata Tuhan tak ada, lagu mana? Nak tolak macam mana? Maka sebab tu kena belajar dua-dua. Belajar yang kita nak pegang, belajar yang kita nak lempar, nak buang. Itu ni, tu nak tolak. Sebab tu panggil mustahil. Tu talabul ihalah, sinta li talabil ihalah dia panggil. Sinta pada kata mustahil tu sinta li talab dia panggil. Sinta menuntuti. Tuntut apa? Lil ihalah, buang. Mustahil. Buang. Tentu tidak. Buang. Macam buah durian tu lah. Kita kena dua. Kena isi walau busuk, makan. Kulit walau tak bau, buang. Itu. Kena dua-dua. Lama tak kena nak makan. Itu ni. Cium isi, busuk. Buang isi. Kulit tak bau atau kulit tak bau sedap ni. Okey. Go makan kulit durian. Kira-kira lagu mana weh? Tu berdarah habis mulut dah. Maka sebab tu kena isi nak makan, kena kulit nak buang. Kena wajib nak i'tikad dengan wujud, kenal benda mustahil nak i'tikad dengan istihalah. Buang, ihalah, tolak. Itu gitu. B. Keduanya kidamun, qadima yakdumu qidam, artinya sedia. Sedia apa makna? Ni makna ni hak jadi lambat kalau mengaji usuluddin. Munculnya kitab kita ni bukan kitab usuluddin. Sebenarnya kitab kita ni kitab tasawuf sebenarnya. Cuma Syekh Abdul Somad Falimbani dia terjemuh Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, lepas tu dia ditambah pula tauhid. Kitab Imam Ghazali Bidayah wan Nihayah, Bidayatul Hidayah, bukan Bidayah wan Nihayah. Bidayatul Hidayah tu tak ada tauhid. Karena tauhid tu Imam Ghazali cakap dalam kitab-kitab lain. Tu hanya nanti muka surat 27 tu. Al-babus tsani fi ta'ati zahirah. Tu baru masuk kitab Bidayatul Hidayah. Tu. Lepas tu hak depan ni tambahan daripada Syekh Abdul Somad Falimbani. Mana? Akidah. Tu. Ini menunjukkan ulama-ulama Jawi kita dulu sangat mementingkan akidah. Dia karang kitab fiqh pun pasti dia akan masuk akidah depan. Cuba tengok. Kifayatul Ghulam, kitab fiqh. Hidayatus Subyan, kitab fiqh tu.
Tapi mesti ada sifat 20 depan. Nah, tu nak bagi tahunya tauhid itu fiqhul akbar. Fiqh besar. Fiqh besar. Bukan fiqh tu hanya qada taharah, robok ibadah, munakahah, muamalah, jinayah. Itu pak robok fiqh. Nah, dalam kitab-kitab fiqhnya itulah fiqh. Nah, robok ibadah, semayang, puasa, zakat, haji. Nah, robok muamalah apa jual beli, pinjam minjam, gadai bergadai. Ada itu ni, sewa menyewa, banyaklah. Nah, apa munakahah, nikah, cerai, tolak, zihar, li'an, banyak ada itu ni. Tu. Jinayah pula hudud, kisah, ta'zir. Nah, itu ni. Burah, tu riddah, hukum-hukum yang dibicara dalam pak robok tadi. Ada satu lagi robok, namanya fiqhul akbar. Fiqh besar. Siapa yang nama fiqh besar ni? Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini fiqh besar. Maka sebab tu ulama-ulama pondok kita, ulama-ulama dulu-dulu ngaji di Mekah, balik ngaji di Mekah tu alim Sunan Sittah khatam. Ya, fiqh mazhabil arba'ah dan mazhab lain-lain khilaf khatam. Tapi bila balik ke tanah Jawi, buka pondok, diajar kepada orang-orang awam tu hanya fardu ain, basic-basic, terutamanya akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah ni hak besar kali. Nah, kalau hak ni kita dapat bulak sungguh akidah kita tu, Allah insya-Allah selamat. Nah, bagaimanapun pasti syurga. Gitu. Janjian Allah pasti syurga. Itu dia ni. Orang yang berdosa bagaimanapun tapi iman dia tu sah, akidah sahihah walau sebesar zarah, kalau takdir Allah tak ampun. Kalau Allah tak ampun, nak bakar juga keadilan Allah. Allah nak bakar dalam neraka. Akhirnya ke keluar syurga, masuk syurga. Nah, kenapa? Ada iman yang sah, ada akidah yang sahih. Itu penting. Tu tanpa akidah yang sahihah, kalau kita mati malam ni boleh jawab Allahu Rabbi, Rabbi Allah. Boleh jawab. Soalan malam ni selalu dah kalau malam ni kita mati. Selalu dah. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka. Nah, tu apa lagi? Wa ma imamuka. Nah, wa man hadzal rajul. Nah, siapa laki-laki ni? Diwi gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termaktub dalam hadis yang sahih. Nah, itu. Baik. Nah, qidamun artinya sedia. Apa makna sedia? Sedia macam kita nak sedia lomba lari tu kak? Bukan. Ada ke? Siap sedia. Jaga sedia. Itu bukan makna sedia tu. Nah, ataupun sedia dengan makna lama masa kak? Rumah baru kan ni? Dah, rumah sedia dah. Bukan. Bukan makna gitu. Itu sedia zamani. Dia qadim zamani dia panggil. Qidam zamani. Ataupun bapak dengan anak. Mana hak sedia? Mesti bapak sedia pada anak. Takkan anak dulu baru pak. Nah, maka itu dipanggil qadim, qidam, idhafi. Bukan itu. Maka qidam di sini ialah qidam zatiyun. Qidam sungguh. Apa makna qidam sungguh? La awwala lahu wujuduh. Tidak ada awal bagi ada. Atau ibaratun anin nafyi adami sabiqin. Ibarat daripada ternafinya tidak ada yang dahulu. Ataupun kita boleh kata juga ibaratun anin nafyil al-awwaliyati, ibarat daripada ternafinya yang dibangsa pada awal. Dalam Quran Allah Taala katakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa bermula dia Allah, al-awwalu yang awal. Apa makna yang awal? Kalau kita iktikad Allah yang awal dengan makna Allah yang mula-mula ada. Belum pada tu tak ada gapo ada. Nah. Lepas tu tiba-tiba Allah ada. Patutlah dia jadi Tuhan pun. Dia mula-mula ada. Kalau kita mula-mula ada, kita dah Tuhan. Rosak makna. Ada tengok tak? Nampak tak? Jadi huwal awalu bukan dengan makna dia yang mula-mula ada. Huwal awalu dengan makna la awwalalahu wujuduhu. Allah dialah yang tidak ada awal bagi adanya. Begitu. Al-awwalu wal akhiru. Dia yang akhir. Apa makna dia yang akhir? Dia
Dia akhir sekali mati gitu. Atau bunuh tu kalau kita faham gitu. Dan Allah Taala sebut wal awwal wal akhiru. Dia yang akhir. Nah, ada satu kelompok tu dia kata Tuhan itu memang yang terakhir sekali mati. Sebab apa? Sebab dalam Quran kata kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap suatu tu fan binasa semua, wa yabqa yang kekal wajhu hanya wajah Rabbika dzul jalali wal ikram. Tuhan kamu yang mempunyai kemuliaan kemegahan. Jadi dia kata Tuhan pun mati juga lah sekali. Nah, sebab apa? Yang kekal hanya muka. Tangan, kaki, tubuh semua hacul lebuh habis. Nampak tak? Dia pegang dengan zahir Quran. Itu bahaya tak? Jadi akhirnya dia kata Tuhan pun mati juga, tapi terakhir sekali supaya tidak bercanggah dengan ayat huwal awwalu wal akhiru. Wah, tengok pandai juga kok bengong ni. Tuhan tu yang awal dan Tuhan tu yang akhir. Awal dan akhir, dia akhir sekali mati. Semua mati, akhir pun dia pun mati juga. Mana? Muka je kekal. Yang lain semua binasa belaka. Macam orang aksiden dengan lori itulah. Nah, kena gilih, keluar habis hancur tubuh. Kepala je kekal. Cabut lekat di divider. Ha tu dia kata lagu tu lah Tuhannya. Astaghfirullahalazim. Apa hukumnya? Kufur bi ijma'il ulama. Nah, sesat lagi menyesatkan. Dhallu wa adallu. Ayat Quran Ustaz. Ayat Quran tu betul. Kepala otak dia memahami makna Quran tu tak betul. Nah, tu bahaya gitu. Jangan hanya Quran, tapi makna memahami Quran tu mesti kena benar, kena betul, gitu. Baik. Jadi akhir dengan mana apa tu akhir? Huwal awwalu la awwala lahu wujuduh. Dia yang tidak ada awal bagi ada. Wal akhiru la akhira lahu wujuduh. Yang tidak ada akhir bagi adanya. Itu maksudnya. Nah, jadi kidam-kidam tu dengan makna al-awwal. Apa makna? Tidak ada permulaan bagi ada. Padahal makna ni sebentar tadi baru kita tahu dah di sifat wujud. Kenapakah diulang lagi makna sedemikian di dalam sifat qidam? Karena sifat wujud tadi kita telah belajar. Wajib wujud dengan wajibal wujud tu apa makna? Ada Allah tu mesti dengan makna tidak terima langsung tiada. Tidak terima tidak ada yang dahulu dan tidak terima ada dia dihubungi oleh tiada. Sama ada tidak ada sekarang dan tidak ada lagi akan datang. Tak terima tak ada langsung. Maka makna kidam ni sebenarnya telah pun difahami dalam sifat wujud. Tetapi diulang kembali dalam sifat qidam. Kenapa? Kenapa tu? Kerana begini kata Imam Sanusi. Li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Kerana salah di dalam ilmu akidah, salah di dalam ilmu tauhid, salah di dalam ilmu usuluddin azimun, besar, berbahayanya sangat besar. Kalau tidak fasik mubtadi', kalau tidak fasik dan pengerja bid'ah dalalah, kufur wal a'yadzu billahi min zalik, kekal neraka. Maka sebab tu ulama tauhid tu kalau kita belajar tauhid dah sifat 20 ni, kita akan tertanya-tanya, aku faham dah makna ni dan sifat wujud. Lepas ni kita belajar pula bakok. Makna ni pun aku faham dah di sifat wujud. Apa dah ulang balik ni? Mukhalafah. Makna ni aku faham dah di sifat kidang dengan bakok. Kenapa dah ulang balik? Itu. Qiyamu bi nafsi. Aku faham dah di sifat mukhalafah. Kenapa dah ulang lagi? Kenapa seperti itu ulama tauhid? Kerana sangat-sangat ulama tauhid itu menjaga akidah umat Islam. Tapi dengan syaratnya umat Islam tu kena belajar. Kalau tak belajar tak terjaga. Samalah nak kenyang di sisi adat kena makan. Kalau hanya kita duduk sebut nasi tak makan, tak kenyang. Tak kenyang pada adat. Pada akal harus kenyang kalau Allah menjadikan kenyang. Sama. Kalau hanya sebut tauhid tapi tak belajar ilmu tauhid, maka tak akan bertauhid kita. Gitu. Maka sebab itulah ulama tu dia jaga cermat, lebih cermat daripada pramugari yang kita naik kapal terbang tu. Betul tak? Cermat tak pramugari ni? Cermat sungguh.
Kita nak landing tu, dia mari gerak. Cik, angkat kerusi, buka jendela, betulkan tu, angkat meja. Dia suruh itu. Cemak sungguh. Padahal apa salahnya kalau duduk tidur, siapa landing? Mu nak ni? Tak boleh. Undang-undang dia gitu. Dan bila kita naik flight pagi ni, contoh kita nak balik Kelantan. Pagi ni naik flight, ada ceramu. Pagi ni pramugari tu akan tunjuk ke kita cara angkat tali sabuk, sauk di pinggang kita. Ketakkan, senjoh sikit. Baju keselamatan ada di bawah. Ikut laluan keselamatan. Begitu begini, begitu dua arah. Kita pun dah tengok. Oh, lah betul. Okey. Tahu dah. Sudah program kita di Kelantan tu, ceramah 2 jam, 3 jam. Balik pula ke Kuala Lumpur ni, naik pula flight. Pramugari tu tunjuk pula tak? Dia tunjuk pula tak? Tunjuk pula. Ambil tali pula tunjuk. Begini, pasang sini. Adakah kita akan kata ke pramugari tu, "Oi, pramugari, cukup-cukuplah tu bengang ni. Tadi pun pagi aku mari tunjuk dah. Balik ni tunjuk pula. Macamlah aku ni bodoh sangat." Ada? Kenapa? Itu tugas pramugari, kewajipan dia diperintah oleh bos syarikat pemilik kapal terbang tu. Undang-undang dia supaya dia tu menjaga keselamatan penumpang kapal terbang. Samalah ulama. Jangan seperti itu kita pramugari kita diam. Tapi kalau ulama, tadi faham dah ustaz. Apa duk ulang balik dalam kidam ni? Ada sini. Apa yang kita kritik ya? Memang tugas ulama tu menjaga keselamatan akidah umat. Lebih daripada tugas pramugari lagi. Cuma lebih daripada tu lagi. Sehingga makna kidam ni telah kita faham pada sifat wujud. Tapi diulang balik dalam sifat kidam. Sifat baqa'. Lepas ni baqa'. Baqiya yabqa baqa'an. Telah difahami dalam sifat wujud. Tapi diulang balik dalam sifat baqa'. Kenapa? Kerana li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Kerana salah di dalam ini ilmu akidah bahayanya sangatlah besar. Kalau tidak bid'ah dalalah maka kufur wal iyadzu billah. Itu dia takut tu. Maka sebab tu ulama tu jaga tengok. Sedia makna apa? Ibaratun anin nafyi adami sabiqin. Ada dah faham di sifat wujud. Ibaratun anin nafyil al-awaliyati. Ibarat daripada nafi bangsa permulaan. Apa makna? La awwalalahu wujudu. Tidak ada permulaan bagi ada Allah. Kalau ada permulaan bagi ada, Allah tu baru. Pasti ada yang mengadakan dia. Kalau Allah tu ada permulaan bagi ada, pasti ada yang mengadakan dia. Kalau Allah ada surat beranak, ada IC kad pengalang bila dia wujud, artinya ada yang mengadakan dia. Pasti dia beranjak kepada yang menciptakan dia. Baik, kalau yang menciptakan dia, contoh kita kata mamak menciptakan Allah. Contoh ini contoh. Untuk kita ambil natijahnya, pasti tidak ada yang mengadakan Allah. Allah tu qadim, ada dia, tidak ada permulaan bagi ada. Kalau mamak yang menjadikan Allah, bermakna mamak pun sama pada dakwa dengan Allah. Mamak kata saya Tuhan, Allah pun kata saya Tuhan. Bermakna Allah kata saya Tuhan, Allah berhajat kepada yang menciptakan dia. Mamak pun kata saya Tuhan, artinya dia berhajat kepada yang menciptakan diri dia, mamak tu. Maka siapa yang menciptakan mamak? Kalau kembali balik, Allah yang menciptakan mamak, mamak menciptakan Allah. Itu dia panggil daurun. Musing, mutaliga ya bang, musing, gimari tu daurun. Allah buat mamak, mamak buat Allah. Boleh terima dengan akal? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Terhimpun dua perkara berlawanan. Mana? Bila sebut kata Allah dicipta oleh mamak, bererti mamak ada dulu, Allah tu ada kemudian. Bila sebut kata Allah mencipta mamak, mamak dicipta oleh Allah, berartinya Allah ada dulu, mamak ada kemudian. Siapa ada dulu? Siapa ada kemudian ni? Berhimpun dua perkara berlawanan. Nanti ni mana? Ada dengan tiada pada satu masa. Mustahil. Ad-diddani la yajtami'ani.
dua perkara berlawanan tidak mungkin boleh dihimpun bersama-sama. Tak mungkin. Itu. Macam inilah contoh. Satu orang tu dia duduk cakap di kedai kopi. Saya ni ada kehebatan saya. Duduk cakap kehebatan masing-masing. Kedai kopi ni tadi. Saya ni hebat begini. Awak tak hebat. Saya lagi hebat. Mari saya lagi hebat. Ini kehebatan saya. Tiba-tibanya datang satu hamba Allah. Dia kata apa? Awak 4 orang ni semua tak hebat belaka. Tak boleh lawan saya. Saya hebat lagi. 4 orang tu paling. Apa kehebatan awak ni? Kehebatan saya, dia kata, ketika mana ibu saya nak melahirkan saya, sayalah jadi tok bidan yang menyambutnya. Boleh terima tak? Ada siapa-siapa sini, ibu-ibu ayah-ayah kita boleh terima. Masya Allah, hebat sungguh ni. Hebat apa, pelawak, penipu tu dia sini. Kenapa tak diterima dengan akal kita? Kerana berhimpun dua perkara berlawanan. Mana? Ketika mana hamba Allah tu kata, ketika ibu saya nak melahirkan saya, artinya dia tu kecil, betul tak? Lepas tu duduk di dalam perut mak dia. Saya yang jadi tok bidan menyambutnya. Duduk mana pula dia? Duduk luar besar pula, duduk tunggu sambut dia sendiri. Dia ni. Boleh terima dalam kepala tak? Tak boleh. Kenapa? Berhimpun dua perkara berlawanan. Mana? Di dalam perut, di luar perut. Di dalam perut kecil, di luar perut besar. Berhimpun besar dan kecil pada satu masa, berhimpun di dalam dan di luar pada satu masa. Mustahil lan yajtami'ani, ad-diddani, tidak boleh berhimpun dalam satu masa. Dua perkara berlawanan. Maka sama, kalau Allah tu tidak kidam, tidak qadim, berarti dia tu hadis baru. Apa makna baru? Yakni dia ada permulaan bagi ada. Maka tiap-tiap yang ada permulaan bagi ada pasti berhajat kepada yang mengadakan dia. Betul tak? Yang mengadakan dia. Siapa yang mengadakan dia? Pak mak, mamak tadi. Mamak tu pun mengaku dia Tuhan. Allah pun mengaku dia Tuhan. Artinya mamak pun baharu seperti Allah juga. Sama pada dakwah ketuhanan. Maka siapa yang buat mamak pula? Allah pula yang buat mamak. Mamak buat Allah. Allah buat mamak. Siapa hak buat siapa? Boleh terima dengan akal? Tak boleh. Itu. Maka tertolaklah daurun. Daur itu tertolak. Itu kalau kita mengaji dalam kitab-kitab tauhid yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, itu dibahas dengan panjang lebar. Ataupun mamak dijadikan oleh seleme, seleme dijadikan oleh doloh, doloh dijadikan oleh poleh, poleh dijadikan oleh kholik, kholik dijadikan oleh bakar, bakar dijadikan oleh kode, kode dijadikan tak tahu apa bila. Suk mana tak tahu. Itu dia panggil apa? Tasalsulun, tasalsul. Mustahil, mustahil. Kenapa? Kerana tasalsul tu pada dakwa rupa tasalsul tidak boleh ada kesudahan. Tak tahu, balik bawah, balik umbi, tak tahu nak sudah mana. Tapi pada wakil realiti tasalsul wajib ada kesudahan. Seperti tasalsul nafas ahli syurga. Itu ada mulanya bila masuk syurga. Maka abadan abada tak akan berhenti dah bernafas dalam syurga. Jadi itu dipanggil tasalsul yang wajib. Maka berhimpun dua perkara berlawanan pada tasalsul itu ialah berhimpun ada kesudahan dan tiada kesudahan pada satu masa. Mana? Ketika mana Allah kata saya Tuhan yang menciptakan kamu, maka sepatutnya habis di Allah dah. Habis di situ dah. Tak ada dah atas pada Allah. Tak ada. Tiba-tibanya Allah ni kita fardu takdir buat lolok kata dia tu baru juga aja kita. Dia tidak qadim, dia tidak sedia. Maka dia berhajat kepada yang mengada. Siapa yang mengadakan dia? Pak Mak. Pak Mak pula. Pak Mak kata, saya lah Tuhan yang menciptakan Allah. Patutnya habis di Pak Mak. Tak ada lah tahu ada Pak Mak. Tapi oleh kerana kita kata tak ada yang qadim, semua baru belaka. Berarti Pak Mak pun berhajat kepada yang mengada. Pak Leh pula yang buat Pak Mak. Pak Leh apa yang buat? Selemek, kholik, bakar. Tak tahu siapa bila. Akhirnya bawa orang itu tak tahu siapa yang buat kita sebenarnya. Tak ada Tuhan. Bawa pada kadang tak ada Tuhan. Berat ke? Bolehkah? Bolehkah jadi gitu? Tak boleh. Maka secara ringkasnya wajib kita i'tikad mesti
mesti sedia Allah. Apa sedia Allah? Mesti Allah adanya, tidak ada permulaan bagi ada. Lawan bagi qadim sedia hadis. Apa? Ada Allah, ada permulaan. Apa kita nak hukum? Tentu tidak. Tentu tidak Allah tu hadis baru. Tentu tidak. Tolong. Nah, dalilnya alam ini. Seperti tadi. Ya, habis itu. Kemudian kata musannif, ketiganya baqaun. Mana tu? Ketiganya baqaun. Artinya bersalah-salahan ia bagi segala yang baru. Tak betul tu. Kita tu ada jatuh tu kok. Betul-betul kita tu ada jatuh. La'alla sawaba, mudah-mudahan betulnya. Ketiganya baqaun artinya kekal. Keempatnya mukhalafatuhu lil hawadisi artinya bersalahan ia Allah akan segala yang baru. Baik. Jadi malam ni kita sempat baca dua sifat, pertama dan kedua. Itu kira ekspres lah tu. Kalau kira mengaji sungguh tauhid ni, satu sifat pun tak habis lagi. Malam kuliah ni tak habis lagi satu sifat. Kena sama pula bulan depan satu sifat yang sama duk bahas. Tapi oleh kerana kita ni bukan kita usuluddin, hanya kita baca sepitah lalu, maka agak cepat sikitlah kita baca. Tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu ayah